Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua pelajar. Okey, terima kasih kepada 25 orang murid yang hadir pada malam ni. Walaupun cuti sekolah tapi kamu ada effort lah, kan? Ada effort. Mana kamu korbankan cuti kamu, kamu join tuition malam ni. Okey. Baik, jadi kelas kita pada malam ini akan teruskan dengan pembelajaran tentang karangan bahagian A, iaitu kertas cadangan. Okay, minggu lepas kita dah buat karangan bahagian B kan? Tema tentang kesihatan. So, malam ini kita akan teruskan dengan karangan bahagian A. Okey. Okey, baik. Untuk karangan bahagian A, kejap, ada yang buka mic tu. Okey, yang buka mic tu boleh off tak? Dah Sebab nanti suara cikgu akan jadi double. Okey, terima kasih. Baik, untuk pengetahuan kamu semua, karangan bahagian A ni merupakan karangan berformat. Kan? Karangan berformat tu maknanya kamu akan jumpa, maknanya karangan bahagian A ni bukan sekadar karangan biasa. Kadang-kadang dia keluar karangan apa? Kadang-kadang dia keluar biasanya karangan umum. Kadang-kadang dia keluar surat rasmi. Kadang-kadang dia keluar email. Okey. Kadang-kadang dia keluar apa lagi? Surat kiriman tak rasmi. Kadang-kadang dia keluar juga kertas cadangan. So ini yang kita nak belajar hari ni kertas cadangan. Okey. Jadi kalau nak selamat, kamu kena belajar semua jenis karangan berformat untuk bahagian A supaya nanti kalau tiba-tiba keluar kertas cadangan, kamu dah boleh jawab. Sebab kamu pernah belajar. Kan? Cikgu nak tanya kat sini, dekat sekolah ada tak cikgu ajar cara nak buat karangan kertas cadangan? Ada tak cikgu ajar kat sekolah? Abiana tak ada. Elizabeth pun tak ada. Afiq Ryan tak ada. Okay, ramai yang tak ada Okey, pernah tak buat kertas cadangan? Pernah tak? Maksud kertas cadangan tu ialah paperwork. Paperwork, kertas kerja. Kan? Kalau kita nak buat program dekat sekolah, kita kena buat paperwork ataupun kertas kerja. Kertas kerja tu kita akan submit dekat pihak pentadbir sekolah untuk dapat kelulusan. Kalau paperwork tak lulus, tak bolehlah kita buat program. Okey. Okey So hari ini kita akan belajar cara nak buat karangan kertas cadangan.
Okey. Baik. So, cikgu nak semua berikan fokus sebab nanti cikgu nak masing-masing kena respon untuk buat karangan kerja-cadangan ni. Okey, ni contoh soalan dia. Okey, maklumat di bawah berkaitan dengan konvoi ke negeri Melaka Bandaraya Bersejarah. Okey, beritahu maklumat di bawah ni tentang konvoi ke negeri Melaka. Okey. Sebagai setiausaha kelab kerjaya sekolah, anda dikendaki mengemukakan kertas cadangan mengenai penganjuran konvoi ke negeri Melaka Bandaraya Bersejarah. Okey. Jadi dekat sini tugas untuk buat kertas cadangan ni biasanya siapa buat? Setiausaha. Kan contohlah kamu ada contoh kat sini. Kelab kerjaya sekolah. Kan? So anda kata kelab kerja sekolah nak buat program. Kan? So yang kena buat kertas kerja ni siapa? Setiausaha ataupun SU. Okey, bila SU dah buat kertas cadangan, dia akan hantar dekat tolong kanan co-curriculum. Lepas tu tolong kanan co-curriculum tu akan sahkan, dia akan sign, kemudian dia akan bagi bajet, dia akan bagi kewangan lah. Lepas tu dah settle paperwork tu, dia akan submit pula dekat PPD, kan? Kenapa kena submit kat PPD? Sebab program ni dia buat di luar kawasan sekolah. Jadi kena mendapat pengesahan daripada PPD, kan? Okey. Okey, sambung balik. Dengan berdasarkan maklumat di bawah, tulis satu kertas cadangan. Nampak? Dia bagi arahan soalan dengan jelas, nampak? Tulis satu kertas cadangan. Okey, dekat sini kamu jangan risau. Cikgu faham, kamu pun kadang-kadang pening. Karangan bagai ini dia suruh buat email ke, dia suruh buat surat kiriman rasmi ke, ataupun karangan biasa ke. Jangan risau. Sebab dekat arahan soalan, dia akan bagi tahu format karangan apa yang kamu kena buat. So kat sini jelas dia bagi tahu dah. Tulis satu kertas cadangan. Jadi kamu kena buat karangan kertas cadangan. Okey. Kalau dia suruh buat email, dekat arahan soalan dia dah tunjuk dah. Sila balas email ini kepada rakan pena kamu. Okay, ataupun kalau surat kiriman rasmi, sila tulis sepucuk surat dengan lengkapnya. Okey. Kalau resume, sila lengkapkan resume anda selengkapnya. Okey, kalau karangan biasa. Karangan biasa ni biasanya dia tak ada apa-apa arahan lah. Kan? Okey, jelas So jangan risau. Format ni kamu tengok dekat arahan soalan. Okey. Jelas sama saja. Konvoi lawatan sama. Tak semestinya konvoi ni yang geng-geng motor besar tu yang pergi konvoi, bukan. Tak semestinya. Konvoi tu lawatan. Konvoi ni macam nama yang gempak lah kan. Kalau buat lawatan, dah biasa sangat lawatan ni. Kalau guna perkataan konvoi, nampak menarik lah. Dia sama juga macam konvoi, lawatan ataupun ekspedisi. Nampak gempak sikit program tu kan. Okey. Kalau kita buat lawatan sambil belajar ke negeri Melaka, kan? Kalau buat macam tu tak ramai yang nak join. So kalau buat nama program tu gempak sikit, baru ramai penyertaan daripada pelajar. Okey.
Setakat ni ada apa soalan tak? Tak ada Okey, dekat kertas cadangan, aspek-aspek yang perlu diambil perhatian ialah tajuk. Kena ada tajuk. Apa tajuk kertas cadangan kamu? Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, apa aktiviti yang dijalankan sepanjang konvoi ke negeri Melaka. Kemudian sasaran. Sasaran ni, siapa yang terlibat dalam program konvoi ke negeri Melaka ni? Adakah ahli kelab kerjaya sekolah? Adakah terbuka kepada murid-murid lain? Macam mana? Okey, seterusnya, jangka masa konvoi. Berapa lama program konvoi ni? Adakah 1 hari? Adakah 2 hari? Okey, kamu kena sertakan nanti Dan hadiah. Kalau program yang kamu buat ni ada hadiah, so tulis hadiah. Okey. So macam biasa karangan ni 150 hingga 200. Okey, cikgu ingatkan balik, kamu tak boleh buat lebih daripada 200. Kena buat paling tinggi pun 200, paling kurang pun 150. Okey. Kalau kamu buat lebih 200, kamu tak dapat markah cemerlang. Markah cemerlang tu berapa? Markah cemerlang tu 25 ke 30. Kalau kamu lebih 200 patah perkataan, markah kamu mungkin 20 ke 24. Okey. Okey, sekarang kita lihat. Kat sini dia ada bagi gambar rangsangan. Okey. Tentang apa ni? Hari Melaka Bandaraya Bersejarah 15 April 2021. Okey. Okey, kenapa kelab kerja sekolah ni dia adakan program pada tarikh ini? Sebab kebetulan tarikh ini dia ada sambutan Hari Melaka. Kan? So bila ada sambutan Hari Melaka tu, macam-macam event yang kita boleh join. Nampak ada perarakan, apa lagi? Macam-macam lah kat situ Sebab Melaka pun banyak tempat-tempat menarik. Sebab Melaka merupakan bandaraya bersejarah. Okay. Cikgu pun nak pergi Melaka minggu depan ni. Okay, so bila kamu dapat saja soalan, kamu kena analisis dahulu. First, kamu kena tengok dia punya tajuk ataupun tema dia. Tajuk ataupun tema. Apa dia tajuk dia? Konvoi ke negeri Melaka, Bandaraya Bersejarah. Okey. Fokus isi. Apa dia punya fokus isi? Ataupun kehendak soalan, nampak? Ini yang cikgu bagi tahu tadi kena ada tajuk, latar belakang program, objektif program, apa aktiviti yang berlangsung sepanjang program, sasaran siapa yang terlibat, jangka masa konvoi, berapa lama tempoh program konvoi dan hadiah. Okey, F yang terakhir ialah format. Okey, format dia ialah kertas cadangan. Okey. Setakat ni jelas Cikgu pun tak pasti kamu faham ke tak sebab senyap je. Jelas Ada tak apa-apa yang kamu nak tanya? Sebab kalau kamu tak respon apa cikgu terus je. Jelas Fik? Bagus. Fi bagus. Jelas. Okey. Yang penting suara cikgu ni kena clear lah sebab risau cikgu punya line terputus. Okey. Ini risau cikgu akan terangkan slow-slow je.
Baik. So ni contoh karangan kertas cadangan Tapi cikgu lag sikit. Ya Lag dekat suara ke lag dekat video? Kalau video lag tak apa, yang penting suara tu jelas. Okey, cikgu sambung Okey. Okey, ni contoh. Yang pertama tadi kena ada tajuk. Ya, tajuk. Line cikgu okey ke? Cikgu risau cikgu cakap seorang ni. Suara cikgu lag sekarang okey tak? Okey Lepas cikgu pegang mic lah. Okey. Baik, yang pertama kena tulis tajuk. Okey, tajuk ni pun ada format yang kamu kena ikut. Kamu tak boleh tulis tajuk suka-suka. Yang pertama sekali, kena tulis ni, kertas cadangan. Tak boleh kamu terus tulis konvoi ke Melaka, bla bla bla. Tak boleh. Kena tulis macam ni. Kertas cadangan tentang apa? Konvoi ke Melaka, Bandaraya Bersejarah. Sekolah Menengah Kebangsaan Said Mashhur. Okey. Kenapa tulis nama sekolah? Sebab konvoi ke Negeri Melaka ni dianjurkan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Said Mashhur. That's why kena tulis nama sekolah. Okey. Kalau kamu perhatikan dekat tajuk ni, perasan tak? Huruf besar kan? Nampak huruf besar? Okey, nampak huruf besar semuanya. Kenapa huruf besar? Sebab kata nama. Kata nama semua kena huruf besar. Kata nama, kata kerja ataupun kata adjektif. Tetapi kata tugas huruf kecil apa dia kata tugas ni dia? Ke. Kenapa ke kecil? Sebab ke ialah kata sendi nama. Kata sendi nama ni di bawah kata tugas. So huruf kecil. Okay, jelas Ke, di, apa lagi? Dalam. Itu semua huruf kecil sebab kata tugas. Kata tugas ni banyak. Kata sendi nama, kata hubung, kata bantu. Okey Baik. Okay, clear Okey, clear, jelas. Okey. Okey, bagus, bagus, bagus. Yang kedua ialah latar belakang. Okey, apakah maksud latar belakang? Okay, latar belakang ni kita bagi maklumat, sedikit maklumat tentang program yang akan kita anjurkan tu. Okey. So kat sini kelab apa ni? Lupa dah kelab apa. Kelab kerjaya sekolah. Okey, kelab kerjaya sekolah ni dia anjurkan program ke Bandaraya Melaka. So kita bagi sedikit sejarah tentang Melaka. Kita bagi dia punya history lah, sejarah dia ataupun latar belakang dia lah. Okey, Bandaraya Melaka merupakan bandar ke-8 di selatan Malaysia. Okey. Bandar bersejarah tersebut terletak kira-kira 2 jam perjalanan dari Kuala Lumpur, dan negeri ini juga diisytihar
sebagai negara maju. Okay, kita kena bagi fakta, kamu jangan buat tiba-tiba tulis disyiarkan sebagai Melaka Darul Traffic Light. Tak boleh. Memanglah Melaka tu banyak traffic light. So kita bagi benda yang fakta. Okay. Bandar raya ini telah diisytiharkan sebagai UNESCO Tapak Warisan Dunia. Okay. Okay, maknanya Negeri Melaka ni telah diisytiharkan sebagai bandar bersejarah. Sebab banyak tempat-tempat bersejarah yang kita boleh jumpa dekat Melaka. Salah satunya ialah Kota Formosa. Okey. Okay. So inilah dia background ataupun latar belakang tentang Bandaraya Melaka. Okey. Kemudian yang ketiga ialah objektif. Okey, objektif. Objektif tu lebih kepada apa? Saya tahu apakah maksud objektif. Apakah maksud objektif? Matlamat, betul? Selain matlamat apa dia? Bagus Afiqah, tujuan. Itulah maksud objektif. Okey. Konvoi ke Melaka. Okey, boleh tak cikgu nak minta seorang baca? Siapa nak baca objektif? Kalau nak baca, bagi tahu cikgu. Boleh on mic. Cikgu nak pilih Nurul Batrisha, boleh baca? Boleh cikgu. Okey, bagus lah. Okey, boleh baca objektif. Melaka, bandaraya bersejarah penting untuk menghidupkan semangat patriotik dalam kalangan murid. Generasi kini tidak memahami perkembangan sejarah tanah air. Mereka jarang-jarang terlibat dalam aktiviti yang berunsur patriotik seperti sambutan Bulan Kemerdekaan. Menerusi lawatan ini, murid-murid berasa bangga akan kemerdekaan yang ada. Okey, terima kasih. Batrisha daripada mana? Oh, Sabah. Bagus, bagus, bagus. Sebab cikgu dengar lorat Batrisha tadi macam Kedah pun ada. Oh, orang Sabah. Okey, okey, baik, baik. Jauh, Okey, jadi apakah dia tujuan? Ya, tujuan sekolah ini menganjurkan program konvoi ke Melaka. Apa tujuan dia? Nampak? Untuk menghidupkan semangat patriotik dalam kalangan murid. Kenapa? Bila murid pergi dekat Melaka, mereka akan berpeluang untuk melawat tempat-tempat bersejarah di sana. Okey. So, bila murid dapat peluang untuk pergi melawat ke tempat-tempat bersejarah, mereka akan dapat menimba ilmu baharu ataupun pengetahuan tentang apa? Tentang sejarah tanah air. Okey. Baik. Generasi kini dia nak buat objektif kajian ni, objektif kajian pula. Objektif program ni dia macam buat isi lah. Okey, contoh kan. Dia kata tujuan dia untuk menghidupkan semangat patriotik. Lepas tu kita bagi ayat huraian dia. Ni dia. Generasi kini tidak memahami perkembangan sejarah tanah air. Itu namanya ayat huraian. Ayat huraian. Apa sebab dia? Kenapa murid ni kena pergi dekat kena pergi melawat dekat tempat-tempat bersejarah kat Melaka? Sebab murid-murid
dia tak faham langsung tentang perkembangan secara tanah air. Itu sebab dia. Murid-murid ni kena didedahkan dengan pergi ke tempat-tempat bersejarah lah. Okey, mereka jarang-jarang terlibat dalam aktiviti yang berunsur patriotik seperti sambutan bulan kemerdekaan. Kan? Sebagai contoh lah kan, kita kan PKP 2 tahun, sepanjang 2 tahun tu kita tak sambut langsung hari kemerdekaan. Betul? Sambut pun sambut tapi sambut online je lah. Okey. Menurut silabutan ini, murid-murid akan merasa bangga. Okey, itulah objektif dia. Maknanya secara umumnya lah untuk memberikan pendedahan kepada pelajar tentang perkembangan sejarah tanah air dan untuk menghidupkan semangat patriotik. Okey. Baik, yang seterusnya aktiviti-aktiviti. Okey, cikgu nak Afiq Ryan boleh tak baca aktiviti-aktiviti? Boleh, cikgu. Okey, bagus. Kelab Kerjaya Sekolah akan mengikuti program Perbadanan Muzium Melaka (PERZIM) bersempena dengan ulang tahun ke-14 Melaka Bandaraya Bersejarah. Program ini diadakan bersama-sama murid tingkatan 4 dan tingkatan 5. Apabila murid-murid mengetahui keunikan negara, mereka akan menghargai kedaulatan tanah air yang penuh dengan peristiwa sejarah. Seperti kata orang tua-tua, tak kenal maka tak cinta. Okey, terima Cinta. kasih. Okey, terima kasih Afiq. Okey, sepanjang program konvoi ni, dekat dalam tu ada banyak aktiviti yang berlangsung lah kat sini. Dia kata apa? Okey, Kelab Kerja Sekolah akan mengikuti program Perbadanan Muzium Melaka. Okey, maknanya dekat sana nanti dia akan join program lah di bawah PERZIM ni. Okey. So program ini diadakan bersama murid. Okey, maknanya murid yang terlibat ialah murid Form 4 dan Form 5, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, apabila murid mengetahui keunikan negara, mereka akan menghargai kedaulatan tanah air yang penuh dengan peristiwa sejarah. Okey. So maknanya dekat program tersebut, program konvoi ni, murid banyak ikut program di bawah Muzium Melaka ni. Okey. Okey, sekarang kita tengok sasaran pula. Okey. Sasaran ni ialah siapa yang terlibat. Okey. Konvoi ini menyasarkan murid tingkatan 4 dan tingkatan 5 di Sekolah Menengah Kebangsaan Said Mashhur. Okey. Jangka masa konvoi. Okey, konvoi Melaka ini diadakan selama 3 hari, iaitu bermula 3 Disember hingga 5 Disember 2021. Pendaftaran untuk program ini bermula dari 18 Oktober hingga 18 November. So, dia bagi tempoh 1 bulan untuk mendaftar. Okey. Seterusnya hadiah. Okey. Aktiviti kuis sejarah akan diadakan dengan menyediakan hadiah yang menarik untuk tempat pertama, kedua dan ketiga. Okey, penutup. Jawatankuasa mengharapkan konvoi ini dapat berjalan dengan lancarnya agar murid yang mengikuti konvoi kali ini dapat menghargai keistimewaan bandaraya bersejarah di negara kita dan seterusnya murid-murid dapat mengisi kemerdekaan negara. Okey, nampak? So, kesimpulannya kat sini, kertas kerja ni sebenarnya simple saja. Sebenarnya kita boleh hafal kita boleh hafal dah pun. So, kertas kerja ni, kamu dah boleh hafal dah. Apa dia item-item yang kena ada, nampak kat sini? Tajuk, latar belakang, objektif,
aktiviti, sasaran, jangka masa konvoi, hadiah. Okey, dekat sini yang berbezanya ni dia. Hadiah dengan aktiviti ni mungkin akan bertukar lah. Macam tak semua kertas kerja dia ada hadiah dan tak semua kertas kerja dia ada aktiviti. Okey Okey, dia sama je macam resume kan? Resume pun ada benda yang kamu yang kena hafalkan. Contohnya apa Sekejap. Okey, contohnya butir-butir diri, anugerah, apa lagi? Kemahiran teknologi maklumat, kemahiran bahasa dan komunikasi. Itu semua benda-benda yang ada dalam resume. Kena hafal. Sama juga macam kertas cadangan. So, kena hafal benda-benda ni. Okey. Setelah kamu selesai penutup, kena buat ni ada tanda tangan, nama penuh, huruf besar, kemudian jawatan. Yang tulis kertas cadangan ini ialah Setiausaha Kelab. So, tulis jawatan dia. Okey, untuk tugas nak buat kertas kerja ni ada 2 orang yang boleh buat. Pengarah program ataupun setiausaha. Okey Okey, sekarang kita dah boleh buat sama-sama kertas cadangan Ya, kenapa? Oh, kamu baca tu macam baca kuat-kuat ke baca dalam hati? Sorry cikgu tak boleh buka webcam sebab risau line slow. So cikgu terpaksa pakai webcam dekat laptop je. Dia macam ni Untuk ujian bertutur ni, bacaan secara mekanis ni maknanya bacaan kuat-kuat, lantang. Kan dia baca petikan kan? Tak kisahlah baca macam mana pun, baca tu kuat-kuat. Okey, pergi boleh Afiq. Kena baca kuat-kuat tu je dan jelas. Tak semestinya kena ada intonasi, gaya badan, tak payah. Baca kuat-kuat je. Sebab biasanya petikan untuk ujian bertutur ni, dia banyak perenggan je kan? Betul? Tapi memang betul lah sebenarnya untuk ujian bertutur individu ni dia ada markah intonasi.
Intonasi tu tak semestinya bacaan tu macam berlenggak-lenggok. Dia macam bacaan kuat dan jelas. Tu je. Okey, so cikgu dah share link untuk Padlet. Okey, soalan dia macam ni. Okey. Bahan di bawah menunjukkan maklumat tentang pelaksanaan kelas tambahan bahasa Melayu. Okey. So, dia punya maklumat tentang apa ni? Pelaksanaan kelas tambahan bahasa Melayu. Sebagai setiausaha Kelab Bahasa Melayu, nampak? So, SU juga yang kena buat kertas kerja. Okay, anda dikendaki mengemukakan kertas cadangan mengenai pelaksanaan kelas tambahan bahasa Melayu. Dengan berdasarkan maklumat tersebut, tulis satu kertas cadangan kelas tambahan bahasa Melayu kepada guru penasihat kelab anda. Kertas cadangan anda perlu mengandungi tajuk, latar belakang, objektif, jadual waktu kelas tambahan, sasaran dan jangka masa kelas tambahan. Okey, dekat sini cikgu nak explain sikit. Andai kata kalau kamu dapat kertas soalan, maknanya kalangan bahagian A tu, dia suruh kamu buat kertas cadangan. Kalau dia buat macam ni tak apa tau. Dia bagi tahu siap-siap lah. Dia kena ada tajuk, latar belakang, objektif dan sebagainya kan. Tapi anda kata soalan tu dia tak tunjuk ini pun. Tak ada. So macam mana? Dah blur kan. So kamu kena hafal. Okay, so kat sini dia dah tunjukkan apa ni. Ni macam hebahan. Hebahan tentang kelas tambahan. So tarikh dia dah bagi siap-siap dah. Kamu kena ikut bahan dia. Kamu jangan reka-reka sendiri. Ikut bahan ni. 30 Oktober 2021, hari Sabtu, 8.30 hingga 10.30 pagi, tempat Dewan Sekolah. Okey, sasaran dia kumpulan 1, tingkatan 5. Okey, nampak? So dekat sini kamu maklumat ni kamu kena ambil tak boleh kamu abaikan. Okey, jadual pun dia dah bagi dah. Okey. So tengok balik apa tajuk dia. Okey, tajuk dia ialah kelas tambahan bahasa Melayu. Dekat mana cikgu ambil tajuk dia? Dekat bahagian arahan soalan ni dia. Okey. Seterusnya yang kedua ialah fokus isi. Yang ini kamu kena hafal lah. Nampak tak? Dia lain kan? Apa yang bezanya? Dia ada jadual waktu kelas tambahan. Dia tak ada hadiah. Dia tak ada aktiviti. Okey. Format dia ialah kertas cadangan. Okey. Setakat ni ada tak apa-apa soalan? Ada
Okey, senang je sebenarnya. Okey, sekarang kita buat sama-sama. Baik. Okey. So, pertama sekali kamu kena tulis tajuk dulu. Apa tajuk dia? Apa tajuk dia? Tulis tajuk dulu. Ingat apa format yang cikgu bagi tadi. Awalan perkataan kena huruf besar. Okey, teruskan siapa yang type ni. Apa tajuk dia? Ya, betul Badisha. Badisha tulis dekat Padlet. Tulis kat Padlet. Sebab kalau kat komen ni susah saya nak scroll. Tulis kat Padlet semua nampak. Pastikan kena tulis anjuran siapa, sekolah apa. Okey, tajuk kat sini Contoh lah. Ada tak tulis sekolah kat sini? Kalau dia tak ada tulis nama sekolah, kamu boleh reka sekolah apa-apa pun. Satu tu tak payah pun tak apa. Okey, bagus. Betul. Kertas cadangan kelas tambahan bahasa Melayu. Sekolah menengah kebangsaan. Muhammad Shah. Okey, betul Okey, yang cikgu birukan ni betul Okey. Okey, terima kasih yang respon. Yang ni. Tak payah buat oleh tak payah Okey. Sekarang kita buat latar belakang. Okey, latar belakang dia macam mana? Okey, apa dia latar belakang kelas tambahan bahasa Melayu ni?
Okay, kita boleh ambil contoh. Kenapa kita nak buat kelas tambahan ni? Contoh kat sini. Okay, kejap. Okay, kementerian, ya, kementerian. Okey, boleh. Dia macam jawapan kita boleh buat. Okey. Kementerian Sekejap cikgu ni dulu Pendidikan Malaysia telah mewajibkan semua calon peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM lulus dalam subjek apa kelas? Ada 2 subjek yang kena lulus dalam SPM. Apa dia? BM dan juga sejarah. Bahasa Melayu dan sejarah. Sebagai syarat memperoleh sijil. Oleh itu, kelas tambahan bahasa Melayu perlu diadakan untuk memastikan murid-murid dapat menguasai bentuk soalan peperiksaan. Okey. Inilah contoh latar belakang. Kita bagi latar belakang. Kenapa kita nak Persatuan Bahasa Melayu nak buat kelas tambahan BM ni? Sebab KPM bagi tahu subjek BM ni antara subjek yang wajib lulus. Kalau tak lulus BM ni tak dapat sijil SPM. Lagi satu, bermula tahun 2021 dah mula format KSSM. Apa dia? Kita ada 4 kertas. BM ada 4 kertas. Kenapa buat 4 kertas? Untuk memastikan purata pelajar lulus ni meningkat. Sebab itulah di murid akan diuji dengan ujian mendengar, ujian bertutur, sebab nak bagi murid tu lulus. Kalau murid tu diuji hanya dengan kemahiran menulis saja, jadi kalau murid tu tak tulis apa-apa dekat exam, kosonglah kan. At least kalau ada kertas 3 ujian bertutur, kertas 4 ujian mendengar, sekurang-kurangnya dapat bantulah pelajar tu untuk mencapai sekurang-kurangnya lulus. Okay? Okay. Pak. So, kertas 3 dan kertas 4 tu bukanlah beban. Itu membantu kamu. Okay. Cikgu ada murid. Ada seorang murid ni. Kertas 1, kertas 2 dia memang hancur. Sebab dia memang lemah dalam penulisan. Tapi, kertas 4 dia sangat bagus. Ujian mendengar. Dia dapat 26/30. Dia murid Cina. Bagus. Sebab kertas 4 senang je kertas 4 ni kan. Bila audio pasang, kita tulis je lah apa yang kita dengar. So kertas 4 ni membantu.
Dia mengandungi 30 markah kan? 30 markah. Okey, baik. Sekarang kita lihat apa lagi objektif. Objektif pelaksanaan kelas tambahan. Okey, ini senang. Okey, boleh tak respon? Macam mana objektif? Apa dia objektif dia? Apa tujuan nak buat kelas tambahan ni? Okey, boleh komen dekat Padlet. Senang je. Tak perlu panjang-panjang pun. Apa objektif dia, tujuan dia? Takkan dah suka-suka kan? Apa tujuan dia? Okey, Afiqah bagus. Cuma Afiqah kena tulis dalam bentuk yang lengkap. Okey, macam mana? Okey, tak boleh buat poin-poin tau. Macam ni. Objektif pelaksanaan kelas tambahan adalah untuk meningkatkan kemahiran berbahasa dan memperkukuhkan kemahiran menjawab soalan SPM dalam kalangan murid. Okey, bagus Afiqah. Okey, ada lagi yang nak respon? Okey, cikgu tunggu Okay, banyak objektif dia untuk memberikan latihan. Apa lagi? Untuk yang ini kurang tepat. Ini lebih kepada kesan dia nak tujuan. Objektif pelaksanaan kelas tambahan adalah untuk meningkatkan prestasi murid-murid dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Di peringkat SPM. Okey, ni baru betul Okey, siapa yang respon ni tulis nama. Okey, tak apa, tak apa. Okey, Elisha. Objektif pelaksanaan kelas tambahan adalah untuk meningkatkan prestasi murid-murid dalam mata pelajaran bahasa Melayu peringkat SPM. Okey, betul. Oh, tadi. Okey, kalau siapa yang nak respon jadual waktu kelas tambahan boleh
Okey, Batrisha. Objektif pelaksanaan kelas tambahan untuk membantu pelajar adalah menguasai bukan dalam untuk. Dalam tu ada dua fungsi je. Yang pertama sebagai kata adjektif, yang kedua sebagai kata sendi nama. So yang sini ialah kata hubung. Kata hubung ialah untuk untuk membantu pelajar dalam menguasai mata pelajaran bahasa Melayu dan belajar dan mempelajari bukan cara menjawab, teknik menjawab soalan peperiksaan dengan lebih baik. Okey. Okey, Ruzana. Objektif pelaksanaan kelas tambahan. Adalah untuk meningkatkan keyakinan pelajar yang akan menduduki peperiksaan. Pelajar juga dapat mengetahui teknik serta pendekatan efektif. Pendekatan yang efektif. Efektif itu berkesan kan? Dalam menjawab. Ini sama juga. Bukan dalam untuk. Murid selalu salah. Banyak gunakan kata hubung ni digunakan dalam, salah. Untuk untuk menjawab soalan peperiksaan. Untuk menjawab soalan peperiksaan. Tak payah SPM lagi. Setelah itu, pelajar akan didedahkan dengan soalan-soalan terpilih dan soalan tahun lepas. Okey, bagus. Ini pun betul juga, cuma tak ada dia punya kepala soalan. Objektif pelaksanaan kelas tambahan adalah untuk okey. Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada yang respon ni, Ruzana, Afiq, Sabrina dan siapa ni entah. Batrisha, Elisha, Afiqah. Okey. Teruskan dengan apa lagi? Jadual waktu kelas tambahan. Okey. Jadual waktu kelas tambahan ni kamu tak payahlah tulis pula. Buat jadual sendiri tak payah. Sebab apa? Jap. Sebab jadual dah ada kat sini. So tak payah kamu buat jadual dekat dalam kertas cadangan. So kamu buat apa kat sini? Tulis je balik. Jadual waktu kelas tambahan ini akan diedarkan kepada semua murid tingkatan 5. Oh, nampak kat sini. Kumpulan 1 tingkatan 5 KS 5 KS 12. Tingkatan 5 KS 12 kumpulan 1 Cikgu ikut maklumat je. Kalau tak ada maklumat ni kamu boleh reka sendiri.
Okey, clear. Okey, sasaran pula. Okey, sasaran. Ini paling senang. Sasaran ni, murid mana yang terlibat? Okey, cikgu bagi contoh kat sini. Nampak ni. Okey. Kamu boleh copy paste ni. Nampak ni. Murid tingkatan 5 KS12 kumpulan 1. Okey, boleh tulis kat sini. Okey, kamu boleh respon. Sebab dia dah beritahu dah sasaran ni. Dekat mana? Dekat sini So, tulis saja pendek-pendek pun apa. Kelas tambahan ini melibatkan murid alamak. Okey, jelas Tadi line terputus. Okey, thank you. Murid tingkatan 5 apa tadi? KS12. Kita ambil sekolah apa-apa cikgu hentam je sekolah apa-apa sebab dia tak mention sekolah kan. Sekolah menengah kebangsaan Clifford. Contoh Kuala Kangsar, Perak. Okey, itu saja. Untuk sasaran, maknanya siapa yang terlibat. Okey, sekarang kita lihat pula apa lagi? Jangka masa. Ya Allah. Jangka masa kelas tambahan. Okey. Yang ini tengok balik bahan. Anda tak ada beritahu jangka masa? Oh, ada. Tapi tak nampak sangat ada bagi. 30 hari bulan 10 2001. Okey, ni mula dia. Dia habis 11 hari bulan 12 2021. Okey, masa dia 8.30 lah bagi sini 8.30 8.30 pagi hingga 10.30 pagi. Okey, apa lagi? Itu je. Okey, lagi tu sarapan. Okey, sarapan pun disediakan. Okey. 11.12. Okey, betul. Okey, so tulis kat sini. Kelas tambahan ini akan berlangsung pada setiap hari. Hari apa tadi? Sabtu ni dia. Nampak? Pada setiap hari Sabtu. Dari nampak 30 Oktober. Ni dia 30 Oktober 30 itu pentingnya bahan, jangan kita tak ambil langsung daripada bahan 2021 hingga
Dia 11 Disember 2021. Hingga 11 Disember 2021. Lepas tu tulis tempoh belajar pula macam mana. 8.30, 10.30 pagi. Okey, maknanya murid-murid akan belajar pada pukul 8.30 pagi hingga 10.30 pagi 2 jam saja Okey, dah cukup. Tu je. Okey, jelas setakat ni? Okey, seterusnya yang terakhir sekali penutup. Penutup ni kita bagi apa harapan kita tentang kelas tambahan ni. Kan? Sebab kita nak pastikan kertas cadangan kita ni lulus. Kan? Maknanya pihak sekolah bagi kita buat. So kita kena bagi ayat untuk memujuk supaya pihak-pihak tertentu tu boleh approve kita punya paperwork ni. Apa dia? Saya mengharapkan kelas tambahan bahasa Melayu ini dapat dilaksanakan mengikut perancangan demi memastikan semua murid dapat menguasai teknik menjawab dalam peperiksaan bahasa Melayu. SPM. Tu contoh dia lah. Okey Okey, siapa nak bagi cadangan lain nak buat ayat penutup? Okey, cikgu boleh semak sekarang. Penutup ni bebas Apa saja idea yang kita boleh buat. Okey, sebagai contoh yang lain. Saya mengharapkan contoh lain saya mengharapkan agar murid yang akan menduduki peperiksaan SPM tahun ini dapat apa? Respons dapat apa? Saya mengharapkan agar murid-murid yang akan menduduki peperiksaan SPM tahun ini dapat apa? Mengikuti kelas tambahan yang dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Melayu. Dah.
Itu pun boleh juga. Okey. Setelah selesai penutup, jangan lupa kita kena tulis kredit ataupun siapa yang tulis kertas cadangan ini. Okey, disediakan oleh terus buat signature apa-apa. And then tulis nama penuh huruf besar. Okey, contoh Nuruzana binti Abdul Razak, contoh. Lepas itu tulis jawatan Setiausaha Kelab Bahasa Melayu. Okey, jelas. So itulah dia cara-cara nak buat kertas cerangan. Okey, setakat ini faham tak? Jelas? Okey. Jadi lepas ni kalau kamu diuji dengan soalan kertas cadangan, kamu dah boleh buat. Senang je. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, cikgu tangguh kelas pada malam ini. So kita akan sambung pada minggu hadapan. Okey. So terima kasih semua. Selamat bercuti. Terima kasih, Cikgu. Sama.